اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran surah Al-Furqan Perisin 11 Putrajaya menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 73 daripada cetakan baru yang kulit warna hijau manusia. Itu masalah tauhid dan syirik. Ini masalah yang sangat besar. Bahkan untuk menegakkan tauhid dan menolak syirik, inilah para rasul alaihi wassalatu wassalam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah perjuangan utama yang diperjuangkan oleh semua para rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu menyebarkan tauhid, memantapkan tauhid, menyemai tauhid dan menyuburkan tauhid dalam umat dan menolak kesyirikan. Kekeliruan dalam masalah ini boleh membawa sama ada seseorang itu terjerumus di dalam kesyirikan. Itu risiko yang pertama. Dan risiko yang kedua, terjerumus kepada mensyirikkan amalan-amalan umat Islam yang sebenarnya tidak syirik. Dia antara dua ekstrim. Kalau tak faham bab ini, mungkin dia akan mensyirikkan orang-orang yang sebenarnya tidak syirik, atau dia sendiri melakukan kesyirikan. Kembali pada soalan, apakah makna ibadah? Ibadah di sini maksudnya menyembah, dan huraian ringkas tentangnya. Jawapan, ibadah, ketaatan ada dua makna. Pertama, ibadah dari segi syarak atau disebut ibadah hakikiyah, ibadah yang hakiki, iaitu dalam bahasa Arab ditakrifkan sebagai ghayatul khudu' wat tazallul. Ghayatul khudu' maknanya kemuncak daripada ketundukan. Tazallul maknanya menghinakan diri, setinggi-tinggi penghinaan diri. Itu takrif ibadah, ya. Kemuncak kepada ketundukan dan setinggi-tinggi penghinaan diri. Ada lagi, iaitu dengan iktikad, dengan keyakinan bahawa yang diibadahkan itu, yang kita tunduk, yang kita menghinakan diri kepadanya itu mempunyai rububiyah, iaitu mempunyai sifat ketuhanan. Semata-mata misalnya kita tunduk, kita merendahkan diri kepada ibu bapa, kita tunduk, kita merendahkan diri kepada para alim ulama, ya. Kita tunduk dan merendahkan diri kepada pemimpin-pemimpin yang adil. Itu tidak dinamakan ibadah dengan makna hakikiyah, kerana kita tidak ada iktikad bahawa ibu bapa kita Tuhan. Ya, kita hormat, kita merendahkan diri pada mereka kerana mereka layak untuk dihormati. Kerana dengan sebab mereka lah kita wujud di dunia ini.
Kerana dengan sebab mereka lah kita mendapat apa saja kenikmatan yang kita ada sekarang. Tapi tidak ada ya orang yang berakal sihat menganggap ibu bapa dia tu Tuhan. Jadi itu tidak termasuk di sini. Dan dengan keyakinan bahawa yang diibadahkan itu, yang dia sembah itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. La'alla al-aswab mungkinlah lebih tepat kalau Ustaz Mahathir letak di sini secara hakikat. Kerana ada beza. Itu beza ahli sunnah wal jamaah dengan akidah Qadariyah ataupun akidah Mu'tazilah. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, berkaitan makhluk dengan mudarat ataupun manfaat ada. Bukan kata makhluk ni langsung tidak ada kaitan dengan manfaat dan mudarat, ada. Tapi itu perkaitan yang dipanggil perkaitan asbab sahaja. Apa maksud asbab? Maksudnya perkaitan antara perkara-perkara yang Allah jadikan berlaku terlebih dahulu dengan perkara-perkara yang Allah jadikan berlaku selepas itu. Contoh ya, makan. Siapa yang ciptakan makanan dan siapa yang ciptakan perbuatan kita memakan makanan? Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan Allah ciptakan juga. Jadi makanan tu Allah ciptakan dan perbuatan kita memakan makanan itu juga Allah ciptakan. Kalau Allah tidak mahu, macam-macam sebab lah. Makanan tu basi, kita tiba-tiba hilang selera, ya. Ataupun na'udzubillah jatuh sakit, tak boleh makan, ya. Jadi bila kita makan, sebab itu kita ucapkan bismillah. Kerana mengiktiraf bahawa sebenarnya kita boleh makan tu dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah. Kalau Allah tidak izinkan, barangkali kita dapat nutrien hanya melalui drip. Kan ada orang yang dalam ICU, dalam apa, terpaksa juga badan dia perlu kepada nutrien, tapi dia dah tak boleh makan, hanya melalui drip saja. Jadi kita bismillah, kita iktiraf, iaitu dengan nama Allah, iaitu dengan kuasa Allah lah kita dapat makan. Dan selepas kita dapat makan, kita ingat lagi bahawa ini kurniaan Allah. Lalu kita kata apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam satu riwayat hadis, bila seorang hamba mengatakan Alhamdulillah, Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, benar hamba, betul apa yang hamba aku cakap. Alhamdulillah, segala puji itu memang milik aku. Jadi itu daripada sudut hakikatnya. Dan kita perhatikan, makan ni ada manfaat, iaitu kita rasa kenyang. Lapar tu kan tak selesa. Tak percaya cuba satu Ramadan, pukul 10 pagi, kita pukul 8 pagi biasa breakfast, tak selesa. Mungkin lepas 3-4 hari dah okey lah, dah get used to it lah. Tapi hari pertama puasa tu, time-time kita biasa makan, kita rasa tak comfortable, perut kita tu nak makan. Jadi makan tu ada manfaat. Dan nanti kalau kita belajar sikit-sikit tentang proses makanan ni kan, ada yang namanya metabolisme, makanan tu diproses jadi tenaga. Jadi ada manfaat. Dan itu biasanya berlaku macam itu. Bila kita makan, kita rasa kenyang, kita rasa bertenaga. Bila kita makan, kita rasa kenyang, kita rasa bertenaga. Maka ada kaitan antara makan dengan manfaat. Tapi kaitan itu bukan perkaitan hakiki. Ia hanya perkaitan sababi, sebab, cause and effect. Cause Allah jadikan berlaku dahulu, effect Allah jadikan berlaku kemudian, mudah urusan manusia. Ya, kalau lapar, makan. Senang, kita dah boleh kaitkan. Ya, kalau tak ada tenaga, makan. Jadi, dari segi hakikat, yang menjadikan makanan dan perbuatan makan Allah, yang menjadikan kenyang, bertenaga juga Allah. Itu hakikat. Maknanya kita hanya observe on the surface, sepertinya makanan itu mengenyangkan. Tetapi tidak. Maknanya sekira-kira Allah kehendaki, boleh sahaja Allah jadikan seseorang itu kenyang dan bertenaga tanpa makan. Boleh. Dan sebaliknya,
Boleh Allah jadikan seseorang itu sudah makan tapi masih lagi lapar dan masih lagi tidak ada tenaga. Tapi itu jarang berlaku. Jadi yang biasa berlaku makan kenyang. Maka dari segi analisis tauhid adalah satu kesyirikan untuk seseorang itu beriktikad memang makanan itu dengan dirinya mengenyangkan, bukan Allah. Nah, ini akidah Qadariyah. Dia ni kadang-kadang orang tidak faham. Dia istihza, dia buat main-main ya. Dia kata dia tak panggil ahli sunnah wal jamaah, dia panggil asam jawab. Ringkasan daripada ahli sunnah wal jamaah itu kalau di tempat kita di Malaysia dia panggil ASWJ dan ahli sunnah wal jamaah. Kalau di Indonesia mereka panggil aswajah. Aswajah itu ringkasan daripada ahli sunnah wal jamaah. Di Malaysia aswajah itu NGO. Presidennya Ustaz Zamihan, Ustaz Dr. Zamihan, Presiden Aswajah. Jadi ada orang yang tak berkenan dengan Aswajah, dengan Ustaz Zamihan. Akhirnya semua yang ahli sunnah wal jamaah ni dia panggil asam Jawa. Jadi dia istihza, dia kata geng-geng asam Jawa ni makan Panadol syirik je tadi. Bodoh kata dia. Ada pula makan Panadol syirik. Bukan makan Panadol syirik bang. Akidah bahawa Panadol menyembuhkan dengan sendiri itu syirik. Makan Panadol tak syirik, makan nasi tak syirik. Tapi keyakinan dan keyakinan itu insya-Allah pada orang Islam ahli sunnah wal jamaah tak ada. Ada pada orang Qadariyah atau mungkin kita katakan zaman kita ni golongan naturalist, tabi'iyah. Macam mana boleh makan? Memang nature nasi itu mengenyangkan. Memang nature roti, diri roti itu memang nature dia mengenyangkan. Maka ini sebenarnya sepakat, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Siapa yang berakidah nasi mengenyangkan dengan sendiri, api membakar dengan sendiri, ubat menyembuhkan dengan sendiri, akidah ini kufur kerana ada syirik. Berarti selain daripada kuasa Allah, ada kuasa nasi, ada kuasa Panadol, ada kuasa api. Tidak ada khilaf. Yang khilaf berkaitan akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata apa? Allah jadikan nasi. Allah jadikan pada nasi itu kekuatan mengenyangkan. Dia panggil al-quwwatul muda'ah, kekuatan yang diletakkan. Di embedded strength. Jadi dengan kekuatan mengenyangkan itulah nasi mengenyangkan. Siapa yang jadikan kekuatan itu? Allah lah. Allah jadikan ubat. Allah jadikan pada ubat itu kekuatan untuk menyembuhkan. Dengan kekuatan yang Allah jadikan itulah maka ubat menyembuhkan. Allah jadikan api. Dan Allah jadikan pada api itu kekuatan untuk membakar. Maka dengan kekuatan yang Allah jadikan itulah api membakar. Akidah Mu'tazilah. Beza dengan yang tadi. Allah jadikan api, memang diri api itu dia ada kuasa membakar. Iaitu yang tidak ada khilaf, kufur. Tetapi yang mengatakan Allah jadikan api dan Allah jadikan pada api kekuatan untuk membakar dan kekuatan yang Allah jadikan itulah api membakar, khilaf ulama. Sebahagian mengatakan kufur juga. Apa beza? Allah jadikan api itu kan makhluk. Maka api itu membakar dengan sendiri, itu kan syirik. Allah jadikan api makhluk. Allah jadikan satu kekuatan pada api itu membakar, maknanya kekuatan itu juga makhluk. Maka kamu katakan makhluk memberi kesan dengan sendiri, samalah syirik. Tetapi pendapat yang asal, pendapat yang lebih kuat tidak sampai syirik. Kerana apa? Kerana ada keraguan. Di dalam bab nak mengkafirkan ni, sebarang keraguan itu diambil kira. Sebab tak mudah kita nak kata orang tu non-Muslim dah murtad dah, tak mudah. Kan dia masih kata Allah jadikan api dan Allah jadikan kekuatan pada api dan dengan kekuatan yang Allah jadikan itulah. Kan dia masih disebahkan kepada Allah lagi. Maka tidak sampai jadi kafir, tetap akidah macam itu bid'ah, haram dan berdosa besar oleh orang yang berakidah demikian. Tapi tak sampai jadi kafir. Tak apa Ustaz, benda khilaf. Benda khilaf ni bukan antara sunat dan tak sunat. Yang tu kita bolehlah kata benda khilaf, ya. Macam sapu muka masalah, ya. Ada yang tak mau sapu sebab katanya hadis tu sangat dhaif. Ada yang kata walaupun sangat dhaif pun bukannya palsu, masih ada kemungkinan
baru Nabi buat. So kita jaga-jagalah lepas semayang tak ada masalah. Nak sapu muka ke, nak pegang telinga ke, nak pegang handphone ke lepas semayang. Daripada saya buat sesuatu benda yang langsung tak ada riwayat, baiklah saya buat sesuatu yang memang ada riwayat. Jadi tak sapu muka, okey. Sapu muka tak payah marah. Benda khilaf macam tu okey. Dan ni tak okey. Khilaf ni antara kufur ataupun berdosa besar. Tinggalkanlah akidah macam tu. Dan silap-silap jadi kafir, kalau tak pun jadi berdosa besar. Tak mahu. Jadi ini yang dikatakan syirik di sisi ahli sunnah wal jamaah, mengiktikadkan ketuhanan pada selain daripada Allah Ta'ala. Jadi at-taksir dalam bahasa lama dipanggil memberi bekas. Kalau berarti kitab-kitab lama, akidah kita adalah perbuatan yang baharu, maknanya makhluk, dan segala kainat, segala yang berlaku ni tidak memberi bekas. Hanya saja yang memberi bekas hanyalah Allah. Itu bahasa lama. Mungkin dengan bahasa yang lebih contemporary, kita kata makhluk ini, perbuatan makhluk tidak memberi kesan. Ya, makan tu sebenarnya tidak memberi kesan kenyang secara hakiki. Yang memberi kesan itu adalah Allah. Sebab itu berlaku misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dicampak masuk dalam api. Kalau dari segi perkaitan asbab, cause and effect, sama. Jangan kata dicampak masuk dalam api, kita kena api pun melecur kita. Tapi berlaku pada Nabi Allah Ibrahim itu, Allah hanya jadikan api, Allah tidak jadikan terbakar. Kerana semuanya Allah yang ciptakan. Bila Allah kata kuni bardan wa salama ala Ibrahim, jadilah kamu wahai api dingin dan sejahtera kepada Ibrahim, tak mahu dia. Tapi itu namanya khariq lil adah. Itu perkara yang mencari adat. Bahasa lama ni mencari adat, ditranslate daripada bahasa Arab. Khariq lil adat. Adat maknanya kebiasaan. Bukan adat Melayu, adat Cina bukan. Maknanya the common observation of cause and effect. Itu masuk adat di sini. Ada seorang dia tak faham. Dia kata mana boleh ada hukum adat, hukum adat. Adat dia kena patuh syariah. Bukan hukum adat maknanya adat Melayu, adat Cina, adat India, bukan. Adat di situ maknanya perkara yang commonly happen. When something happen, then commonly something else will happen. Bila kena api biasanya hangus. Itu hukum adat yang dimasukkan di sini. It's scientific observation. Tetapi hakikat tauhid tidak. Hakikat tauhid yang menjadikan api Allah, yang menjadikan hangus juga Allah. Ada kalanya Allah tidak jadikan hangus walaupun berlaku bersentuh dengan api. Berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim seorang rasul, namanya mukjizat. Berlaku kepada seorang tabi'in bernama Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, dicampak ke dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab, nabi palsu, kerana dia tidak mahu mengaku Musailamah sebagai nabi dan tidak terbakar juga. Itu mukjizat juga kan? Tidak. Mukjizat hanya kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Abu Muslim Al-Khawlani bukan rasul, tapi bila orang soleh di kalangan tabi'in. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila berjumpa dengan Abu Muslim Al-Khawlani, dia berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memanjangkan umur aku sehingga aku berjumpa dengan daripada umat Nabi Muhammad yang berlaku kepadanya apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya tidak hangus dengan api. Itu namanya karamah, kemuliaan yang Allah kurniakan kepada para wali. Kadang-kadang berlaku juga pada orang biasa, tapi orang soleh. Ya, contohlah sekali-sekali yang berlaku minyak dah kering, kereta boleh berjalan lagi 10 km, 20 km, padahal tak ada minyak. Ya, itu namanya ma'unah, pertolongan. Dan ini semuanya perkara yang jarang-jarang berlaku. Maka untuk kita dalam berinteraksi, kita kena ambil kira sebab musabab. Haram kita terjun masuk dalam api. Bukan api yang membakar, betul, dari segi hakikat. Dari segi sebab musabab, api membakar. Maka kalau kamu buat satu sebab yang haram, kamu menanggung dosa itu. Jadi ini hakikat tauhid dan syirik di sisi ahli sunnah wal jamaah. Adapun menyembah dengan i'tikad bahawa yang disembah itu adalah mempunyai, bila kata menyembah, confirm lah. Dia mempunyai ketuhanan, itu hanya untuk Allah sahaja.
Kan ada orang kata sekarang ni kita ni sembah kubur, ya. Lepas tu tak puas hati lagi, kata dia kita ni sembah capan. Sebab ada orang dia suka letak logo capan, ya. Kat kepiah dia ada logo capan, dekat ridak dia ada logo capan. Bahkan di sebuah madrasah di Perak, dia punya sutrah dia tu, ya, tempat sutrah tu sunat, penghalang masa kita sembahyang tu. Sama ada sembahyang sunat ke sembahyang fardu, adalah sunat, dapat pahala, dan sunnah, amalan yang Nabi SAW biasa buat, letak sutrah. Macam ni mihrab ni jadi sutrah lah. Kalau tak, kita kena letak something kat depan, lebih kurang 2/3 hasta, ya. Tak semestinya ni pun boleh jadi sutrah, meja ni boleh jadi sutrah, bahkan beg boleh jadi sutrah. Jadi di Perak tu sutrah dia bentuk capan. Jadi dia orang kata penyembah capan. Jadi sembah-sembah ni, jangankan kata sembah kubur, jangan kata sembah capan, sembah Nabi pun syirik. Takdir-takdirlah kalau ada orang menuhankan Nabi, syirik. Ini yang berlaku pada orang Nasara. Kan mereka menuhankan Nabi Isa AS. Mereka meletakkan pada Nabi Isa itu ketuhanan, anak Tuhan ke, sebahagian daripada Tuhan ke, yang penting Tuhan. Makanya jadi syirik, jadi sesat. Tetapi adakah orang yang pergi menziarah kubur, berdoa di tepi kubur, sedang menyembah kubur? Itu masalah dia. Adakah orang yang letak logo capan, ya, di kepiah dia, di lidah dia, ataupun sutrah dia berbentuk capan, maka dia sedang menyembah logo itu? Ini persoalan yang lain. Kalau menyembah memang confirm syirik. So itu menuduh umat Islam sebagai kuburiyun dengan makna penyembah kubur, itu serius. Itu sudah ada elemen khawarij. Maka dituduh Habib-Habib, Habaib keturunan Nabi SAW di Yaman, khususnya di Tarim, adalah penyembah kubur. Ustaz di Malaysia nak ceramah tentang penyembah kubur, kata dia di Yaman mereka sembah kubur. Alhamdulillah, tanpa saya buat rancangan yang lama, guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Bajali Al-Makifizullah Ta'ala, ada akhir tahun lepas mempelawa saya untuk join daurah hadis di Yaman. Jadi beliau ada susun kitab 50 sunnah yang mahjur, 50 sunnah yang ditinggalkan. Antara ini sunnah. Dalam ramai orang solat tak hirau sunnah ini. Kita hidupkan balik. Lebih-lebih lagi sebelum Ramadan ni, kita hidupkan kembali sunnah sutra. 50 hadis berkaitan dengan sunnah, tapi sunnah itu mahjurah, orang dah tak amalnya. Jadi walaupun saya tidak ada perancangan nak ke Yaman, oleh kerana guru yang melawa, saya tak terlamak nak kata no, jadual pun tak ada mesyuarat apa-apa. Yang kuliah-kuliah itu saya ajar, pergi. Alhamdulillah, pertama kali sampai ke Yaman, ke Tarim. Tak lama masuk hari Jumaat, lepas solat subuh, bersalam, terus pergi ke kubur. Hari Jumaat yang ramai, penuh. Daripada satu kubur ke satu kubur ziarah, tak ada pula yang sembah kubur. Yang ada sampai kat kubur ulama ni baca Yasin, baca doa. Pergi pula kubur ulama ni baca Yasin, baca doa. Tak ada pula yang sembah kubur. Itu hari Jumaat. The following day, hari Sabtu, kami pergi sendiri. Sebab hari yang tu ramai tu, kita tak boleh lah nak macam ambil gambar ke, ya. Dia nak pergi sendiri kali kedua, lengang pun. Lepas tu kalau sembah kubur, hari-hari pergi sembah kubur, takkan sembah hari Jumaatnya. Tak ada. Ini su'uzon yang sangat bahaya. Menyangkakan semata-mata orang tu pergi di kubur akan tanam berdoa, ya, dia sedang sembah kubur. Cuba fikir secara rasional. Pertama, yang buat kerja tu orang Islam. Adakah orang Islam yang beriktikad bahawa kubur atau orang dalam kubur itu Tuhan? Masa dia hidup pun kata tak sembah dia. Ya. Habib Nuh di Singapura, ada makam Habib Nuh, ya. Ramai orang pergi ziarah, ya. Kerana katanya ada keberkatan. Kalau orang doa di situ pun biasa Allah perkenankan doa dia, ya.
Masa Habib hidup, ada ke orang Singapura menganggap dia Tuhan? Masa hidup, masa dia boleh bercakap, dia boleh berceramah, dia boleh tausiah, dia boleh berdoa, ya, pun kita tak anggap dia Tuhan. Tiba-tiba dia mati, naik jadi Tuhan. Mati itu sudah bercakap dengan ketuhanan. Yang katakan Tuhan itu Al-Hayyul Ladzi la yamut. Yang dikatakan Tuhan itu yang hidup, yang tidak akan mati. Lain daripada Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap diri itu pasti merasai mati, hatta malaikat Israel, malaikatul maut pun merasai mati. Padahal dia tukang cabut nyawa. Dia sendiri merasai mati. Kalau dah mati, confirm dah bukan Tuhan. Tak payah tunggu matilah. Masa hidup pun, walaupun dia orang soleh, orang wali, makan nasi, minum air, berkahwin, masuk tandas, keluar tandas, bukan Tuhan. Jadi ini yang nak Ustaz Mahdi masuk ke dalam ini. Kerana sudah ada kekeliruan. Pertama, tentang konsep taksir tadi, orang dah tak faham bahawa syirik boleh berlaku bukan dengan menyembah semata-mata, tapi dengan akidah bahawa makhluk dengan sendiri boleh memberi kesan. Dan yang kedua, kekeliruan menuduh syirik kepada amalan-amalan yang sebenarnya tidak syirik. Jadi kalau ada yang ada kitab yang diibadahkan itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat tambah secara hakikat. Kalau secara asbab itu tidak syirik. Kemudian meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah adalah syirik. Saya pun berharap Ustaz Mahathir tambah. Ini sebenarnya cetakan yang sudah ada penambahbaikan, tapi masih ada ruang lah. Itu tanda kelemahan manusia. Tanda kelemahan manusia tidaklah ditulis satu buku, satu tesis, satu artikel, melainkan lepas itu bila dibaca, dia akan terfikir, kalau aku buat macam ni, alangkah lebih baik. Kalau aku akan buang ayat ni, itu lebih cantik. Itu tanda kelemahan manusia. Baik. Jadi meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah sebelum adalah syirik dengan iktikad bahawa yang memberi adalah makhluk itu. Yang menyahut seruan itu secara hakikat adalah makhluk itu. Yang memperkenalkan permohonan itu secara hakikat adalah makhluk itu. Itu syirik. Tetapi sekadar meminta, menyeru dan memohon kepada makhluk dengan iktikad sebenarnya makhluk tidak boleh beri, tidak boleh perkenankan apa-apa, hanya sebab musabab saja, boleh. Kalau tak, mana ada orang Putrajaya yang tak tolong dengan YB. YB surah kami ada yang buat program bulan Ramadan ni, kalau YB nak sumbangkan, tolong menolong lah, kan YB masa nak belah raya nanti tak tolong kita juga. Tuan-tuan tolonglah undi saya lagi sekali, kan, dan tolong menolong. Jadi bila tuan-tuan dah tolong YB jadi YB dengan mengundi dia, YB tolong tuan-tuan yang sepatut tolonglah, bagi peruntukan untuk surah, bagi peruntukan untuk penduduk dan sebagainya. Minta tolong Allah lah, kata dia. Satu lah. Sebab ini minta kami undi, tak minta tolong Allah dia, minta kami juga. Boleh. Kerana tidak dengan iktikad bahawa YB itu Tuhan. Dan dia pula ketika minta tolong kita mengundi dia, dia tahu kebenaran dia di tangan Tuhan. Yang dia kempen ni hanya usaha ikhtiar saja. Akhirnya menang kalahkan nanti Allah yang tentukan. Kalau nak jadi, nak pangkah yang ni ke pangkah yang lain, menang ni. Padahal orang tu nak pangkah orang lain. Misalkan. Jadi sebab itu kena diletak di sini, meminta, menyeru, memohon kepada selain daripada Allah dengan iktikad makhluk itulah yang memberi, itu syirik. Kalau secara asbab tidak syirik. Musyrikin menjadi syirik kerana mereka meminta, menyeru dan memohon kepada berhala yang diyakini mempunyai rububiyah. Ini nanti ada beza antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan Wahabi. Maaf sebut Wahabi ni orang sensitif. Ustaz aku ni asyik Wahabi je, berhari-hari meratib Wahabi je. Sebut Wahabi ada pahala. Pahala pada sudut mana pula? Mana dah ada Ustaz? Dah dia wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu kewajipan. Amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena ada satu golongan daripada kamu yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh dengan yang ma'ruf
dan juga mencegah dari yang mungkar. Fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah mungkar, baik dalam bentuk Syiah, baik dalam bentuk liberal. Ada pula yang terbaru ni katanya Mahdi, Al-Mahdi dalam TikTok. Dia mengaku Mahdi kan saya ramai orang forward video-video, cuba start tengok, cuba start komen. Secara jujur, saya tak suka tengok video macam tu. Sebab saya menghargai ketenangan jiwa. Tengok video macam tu stres. Lagi pula dekat nak tidur masuk video, kita tengok boleh ngigau kita. Apa benda yang dia mengaku kat situ. Ya. Jadi biasanya saya tak tengok dan saya akan tanya apa point dia, apa yang dia cakap dalam video tu. Ya. Kecuali kalau terpaksa sangat, sebab memang nampak spesifik rebuttal, jangan kita terpaksa tengok supaya kita faham. Jadi katanya ada yang mengaku Al-Mahdi lah apa katanya. Ya. Dalam bab Al-Mahdi memang boleh katakan hadis-hadisnya itu mutawatir. Maka wajib kita beriman dengan kedatangan Al-Mahdi. Tapi Al-Mahdi itu ada ciri-ciri dia. Kadang orang kata, saya orang awam Ustaz, confused lah. Yang ni cakap macam ni, yang ni cakap macam ni. Baik, untuk kita lah, saya sendiri pun orang awam. Yang paling mudah kita nak faham tentang Imam Mahdi ni, dalam hadis Nabi SAW beritahu Imam Mahdi bila nak dibai'ah. Dalam satu riwayat ada 7 orang ulama yang mereka keluar untuk bai'ah Imam Mahdi, tapi tidak ada berpakat. Tak ada WhatsApp lah kita jumpa di Mekah ya, kita tak ada. Masing-masing keluar untuk membai'ah Imam Mahdi, 7 orang ulama. Tapi bila ditanya kepada Imam Mahdi, dia tak mahu. Dia lari ke Madinah sebab tak nak dibai'ah. Jadi mereka tanya. Jadi dijawab oleh orang ramai, ya, yang tanya itulah, dia lah tu. Oh ya. Pergi ke Madinah, dia lari balik ke Mekah. Maknanya sesiapa yang mengaku dia Imam Mahdi, bukanlah tu. Senang je. Imam Mahdi sebenar nak dibai'ah dah. Bukan baru nak declare. Memang nak bai'ah terus lah. Nak sumpah tak setia pun lari lagi. Ini awal-awal dah mengaku ya. Dah lah macam-macam ya. Ada kan umur Imam Mahdi berapa-berapa. Awal dah 60 pun nak Imam Mahdi. Imam Mahdi kan umur dia muda lagi, 30-40 macam itu. Dulu ada orang mengaku Fatah At-Tamimi. Apa makna Fatah? Pemuda. Pemuda keturunan Bani Tamim. Awak dah tua, keturunan Jawa pula, bukannya Bani Tamim. Oh, ada sikit-sikit lah senipis kulit bawah. Jangan cerita. Nak mengaku-mengaku apa? Ya. Dah meninggal dah pun. Tak sempat buat. Lepas tu Maulana Tamim ni yang bagi royah kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi tak muncul, awak dah meninggal. Terbukti berdusta. Berdusta ini lagi besar dalam bab agama ni. Yang scam duit orang tu pun dosa dia. Yang scam agama ni lagi besar dosa dia. Sebab yang scam duit orang ni hilang duit dia. Yang scam agama hilang agama orang tu. Bila percaya pada Imam Mahdi palsu, seolah-olah menolak Imam Mahdi yang sebenar. Menolak Imam Mahdi yang sebenar, risikonya barangkali kufur atau dosa besar. Sebab menolak yang mutawatir kufur. Baik. Yang kedua, yang umum. Ibadah yang bukan hakikiyah, ibadah umumiyah. Buat baik juga. Ada elemen menghormati, ada elemen menundukkan diri. Dan ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tetapi tidak ada iktikad yang kita hormat, yang kita tunduk tu rububiyah. Macam tadilah ya. Jumpa mak ayah, cium tangan, cium dahi, ya. Hormat sungguh, cakap perlahan, ya. Oh, kamu sembah mak kamu kan mana? Bahkan cium kaki. Masyarakat kita sensitif lah, cium kaki. Uish, ini ajaran sesat no, cium kaki. Cium kaki dalam mazhab Syafi'i sunat. Tapi untuk orang yang mulia lah, macam mak ayah, macam ulama. Imam Muslim pernah minta izin dengan Imam Bukhari nak cium kaki Imam Bukhari kerana hormat kepada keilmuan Imam Bukhari dalam bab hadis. Nabi SAW pernah dicium kaki baginda oleh orang Yahudi dan oleh sahabat. Dan sahabat Sayyidina Ali pernah cium kaki Al-Abbas, bapa saudara beliau. Sebab itu dalam kitab Imam Mazhab Syafi'i menghukumkan sunat cium kaki orang yang mulia. Cium kaki orang kerana dunia itu makruh, bahkan boleh jadi haram. Cium tangan pun sama.
Pasal dia orang kaya, kita cium tangan dia. Makruh, dan sebagian ulama kata haram. Tapi kita cium tangan dia kerana dia mak ayah kita, kerana dia ulama yang soleh, maka itu hukumnya sunat. Habis kita cium kaki, tak, jangan. Kenapa? Kerana ada pertimbangan uruf. Al-adatu muhakkamatul. Kebiasaan itu dia memberi kesan pada hukum. La yang bagi al-khuruj an adatin nas illa fil haram. Tak sayangnya kita keluar daripada kebiasaan manusia kecuali kalau kebiasaan mereka haram. Di bahasa kita orang Melayu, kalau hormat orang cium apa? Tangan. Jangan cium kaki. Orang India dengan orang Arab dia. Mereka ada adat dia cium kaki mak dia, atau dia cium kaki ayah dia. Tapi tempat kita jangan. Nak cium boleh juga di rumah lah. Mak, saya nak cium kaki mak sekali. Silakan lah. Tadi kalau sampai ambil video viral dalam Facebook, tak usah lah, misalnya. Tak usah-usah kau dia kata sesat. Dia kata ajaran baru, sembah mak, dia kata. Sembah memang tak boleh. Mak ke, ayah ke, ulama ke, nabi, bahkan malaikat tidak boleh disembah. Yang ini tidak sembah. Yang ini antara yang keliru yang kita akan sambung dalam kuliah akan datang insya-Allah. Katanya bulan puasa masih ada kuliah, cuma mungkin mencabar sikitlah. Sebab lepas kuliah tak boleh makan. Hari ini ada ada breakfast. Yang ni point C ni. Termasuk di dalamnya yang jadi keliru yang orang kata syirik, menyembah pada makhluk, iaitu amalan pertama tawassul, yang kedua dan yang ketiga ni sama, istighasah dan isti'anah, maknanya sama, iaitu minta pertolongan, dan yang ketiga tabarruk, ambil berkat. InsyaAllah di bulan Ramadan nanti kita akan huraikan satu persatu secara ringkas. Kerana bab ini ada bab khusus nanti di belakang. Ustaz Mahdi akan masukkan khusus bincang tawasul, apa dalil tabarruk, apa dalil istighasah, apa dalil. Cuma secara khusus untuk kita faham konsep tauhid dan syirik, insya-Allah kita akan huraikan pada kuliah akan datang. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nadhara min syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhillil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.